Shalom， 平安，弟兄姐妹平安，真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们开始我们的聚会。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告，好不好？哈利路亚！我们感谢你，阿爸父上帝，我们今天早晨可以来到这个地方，跟我们的弟兄姐妹在一起。主耶稣，我们知道，无论我们哪里去，你的恩典，你的爱是这个爱我们在一起。所以呢，主耶稣，今天早晨我们要把我们的歌颂和赞美来敬拜你，来歌颂我们的上帝。感谢你，主耶稣，因为我们知道唯有我们主耶稣是配得我们的赞美和敬拜。感谢你，阿爸父，我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。我们一起来说阿们，哈利路亚。现在我们准备我们的心，我们一起来开口，我们一起来赞美敬拜我们的上帝。不是因为我实力才能，那是因着你奇妙宽容恩典。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你这爱紧紧地拥抱我，赞美你宝贵奇妙的爱。
唯有你配得所有的赞美，一切珍贵荣耀，主你的舍加是无价的宝，你是我珍贵的主耶稣。我们一起来献上。我的名字刻画在你心中，我的脸孔是你在你眼中，不是因为我设立才能那是因着你奇妙宽容恩典，虽然有时，虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧的拥抱我，赞美你宝贵奇妙的爱，赞美他。唯有你配得所有的赞美，一切珍贵荣耀，主你的舍加是无价的宝，你是我珍贵的主，唯有你配得所有的赞美，一切珍贵荣耀，主你的舍加是无价的宝，你是我珍贵的主，唯有你配得所有的赞美，一切珍贵荣耀，主你的舍加是无价的宝，你是我珍贵的主耶稣。一起来开口，一起来赞美他。我要来赞美，感谢你，耶稣。Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. 是真美好，唯有你配得所有的赞美，一切珍贵荣耀，主你的舍加是无价的宝。是我
感谢你，阿爸父。我们祷告是奉靠主耶稣基督的名求，哈利路亚，阿门。哈利路亚，哈利路亚！现在请大家跟你旁边的人，跟在家里跟他们说：“耶稣爱你，好不好？”耶稣他爱你，所以他愿意从天上为你降生小小马槽驴。耶稣他爱你，所以他愿意为我们带来盼望平安的消息。耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以要圣诞节，他要把爱的礼物送给你，所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你看他呀，不必风霜灭人多么真。一起来唱，叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。他给我们带来幸福，大家喜洋洋。他给我们带来幸福，大家喜洋洋。一切荣耀 ，Come on！ 主他爱你，所以他愿意从天上为你降生小小马槽驴。耶稣他爱你，耶稣他爱你，所以他愿意为我们带来盼望平安的消息。耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以要圣诞节，他要把爱的礼物送给你，所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你看他呀，不必风霜灭人多么真相。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。他给我们带来幸福，大家喜洋洋。耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以要圣诞节，他要把爱的礼物送给你。一起来唱，所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你看他呀，不必风霜灭人多么真相。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。他给我们带来幸福，大家喜洋洋。耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以要圣诞节，他要把爱的礼物送给你，所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你看他呀，不必风霜灭人多么真相。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。他给我们带来幸福，大家喜洋洋。他给我们带来幸福，大家喜洋洋。一起来，他给我们带来幸福，大家喜洋洋。荣耀
们一起来拍手，我们一起来献上，我们一起，Come on！ 是我熄了泉眼，你使我唤醒跳跃，你使我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你使我永生盼望，你爱有无比力量，从今世直到永远，你应许不会改变。你的宝血有能力，能医治一切的伤痛，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用全心和全力来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来顺利宝座在这里，我们要张开口不停赞美你。你使我熄了泉眼，你使我唤醒跳跃，你使我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你使我永生盼望，你爱有无比力量，从今世直到永远，你应许不会改变。你的宝血有能力，能医治一切的伤口，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用全心和全意来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来顺利宝座在这里，我们要张开口不停赞美你。你的宝血有能力，能医治一切的伤痛，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。你的宝血有能力，能医治一切的伤痛，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。Come on， 我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用全心和全意来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来顺利宝座在这里，我们要张开口不停赞美你，我们要张开口不停赞美你。各位一起来说，我们要张开口不停赞美你。哈利路亚！ Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman.
Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya,
itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudusnya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim Teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.我们准备我们的心，我们打开我们的微微的心怀，来接受主的话语。哈利路亚！你说阴天代表你的心情。雨天更是你对生命的反应。你说每天生活一样平静，对于未来没有一点信心。亲爱朋友，你是否曾经真情观看满天的星星，期待有人能够了解你心，能够爱你，使你力量更新。耶稣能够叫一切都更新。耶稣能够体会你的心情，耶稣能够改变你的曾经，耶稣爱你，耶稣疼你，耶稣能造一个全新的你。说阴天代表你的心情，雨天更是你对生命的反应。你说每天生活一样平静，对于未来没有一点信心。亲爱朋友，你是否曾经真情观看满天的星星，期待有人能够了解你心，能够爱你，使你力量更新。我一起来献上，耶稣能够叫一切都更新，耶稣能够体会你的心情，耶稣能够改变你的曾经，耶稣爱你，耶稣疼你，耶稣能造一个全新的你。耶稣能够叫一切都更新，他
能够改变你的曾经。耶稣爱你，耶稣疼你，耶稣能造一个全新的你。全新的你，一个全新的你。Mari kita masuk di dalam doa. 我们来一起祷告。 Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas pengharapan yang baru, kekuatan yang baru yang kami dapatkan pada saat kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. 感谢你，耶稣。当我们进入你的圣殿的时候，我们得着了你的新的力量，得着了新的祝福，新的盼望在你里面。 Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. 感谢您在这一年里面，你照顾我们，你把你的恩典降临在我们的生命中。 Dan saat ini di penghujung tahun 2020 kami siapkan hati kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami 我 semua. 们等一下要在这个2020年的年尾，我们要来聆听你的话语，你想要对我们到底说了什么？ Tuhan Kau berkati, Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. 耶稣，你恩膏来祝福我们的嘴巴， Dan Kau siapkan setiap hati jemaat-jemaat-Mu seperti tanah yang subur. 你也是来准备他们教友们的所有的心，让他们能够有一个肥翠的一个土。 Sehingga setiap firman yang ditabur tidak akan mati tapi akan terus bertumbuh dan berbuah. 使得所撒出去的话语都可以成长在他们的生命中。 Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢你，主耶稣。 Kami siapkan hati kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. 我们预备我们的心来聆听你想要跟我们说的话。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们，平安， Apa kabarnya? 大家好吗？ Tidak terasa ya kita sudah masuk ke penghujung tahun dari tahun 2020. 真的不知不觉，我们已经进入了年尾。 Banyak yang terjadi di tahun ini 许多事情发生在这一年， di luar apa yang kita bisa pikirkan. 甚至超乎我们能想象的。 Tapi satu hal yang pasti, 但是只有一个肯定的是， pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas daripada kita. 主耶稣的保护永远都随着我们。 Amin. 阿门。 Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih bisa tetap beribadah bersama-sama, 感谢主，我们仍然还能够继续在一起来做礼拜， walaupun harus melalui media online. 不管是不是透过线上的教会。 Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, 那弟兄姐妹们， pagi hari ini saya ingin pada kesempatan ini saya ingin bawakan satu tema yang berjudul New Creation. 在这个机会呢，我想要跟大家分享我的新的题目，也就是说新造人。 Sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu saat saya menerima tugas untuk membagikan firman di PRJ Mandarin, 其实，在几个礼拜前，当我接受了一个安排，就是你要在中文堂讲道，
Saya sudah siapkan satu tema yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu 我已 semua. 经预备好了另一个题目，想要跟大家分享的。 Tapi baru semalam Tuhan menaruh beban di hati saya untuk membawakan tema mengenai new creation. 但是只有在昨天晚上，主耶稣突然间给我一个题目，他想要我分享这个在中文堂。 Karena sesungguhnya tema new creation ini adalah tema yang sangat memiliki rema yang kuat di dalam hidup saya di tahun ini. 其实呢，讲到这个题目呢，在这一年里面，它带来了许多的领悟在我的人生中。 Mengapa seperti itu? 为什么会这样呢？ Karena rema ini yang saya dapatkan dari new creation 因为我所得到的，从神而来所得到的新造人， didasari oleh visi dari Tuhan yang diberikan melalui gembala sidang kita Pak Niko. 也就是神所给我们教会的一个目标，透过我们的主任牧师。 Saya yakin kalau ditanya kepada para jemaat semuanya, 我相信，如果我提问对教友们提问， apa yang menjadi visi Tuhan untuk tahun 2020? 那你觉得主耶稣的目标在2020年到底是什么呢？ Semua pasti tahu, 每个人都会晓得， yaitu tahun dimensi yang baru. 也就是新的境界。 Tema ini saya dapatkan di awal tahun. 这个新的境界的题目呢，我是在年初的时候已经得到了。 Karena sudah menjadi kebiasaan saya pada saat saya terima visi dari Tuhan melalui gembala sidang kita, 那我呢，我有一个习惯，透过我们的主任牧师讲出来神要的目标。 saya selalu renungkan sampai saya mendapatkan rema dari visi tersebut untuk menjadi panduan sepanjang tahun itu. 我会牢牢的来去领悟它，然后在沉淀中，我会去寻找到神要我做什么，在这一年里面。 Saya merasa bahwa walaupun banyak yang sudah tahu bahwa visi tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, 我知道大家都晓得，今年的目标就是2020年的目标是新的境界。 tapi tidak sedikit yang mungkin masih belum mengerti makna yang sesungguhnya di balik itu. 但是可能有少数的人还是会不晓得到底它的意义是什么。 Oleh sebab itu di penghujung tahun 2020 ini, 所以在这个年尾，2020年的年尾， saya ingin memastikan bahwa setiap kita jangan tinggalkan tahun ini tanpa mengerti apa yang menjadi visi bagi kita semua di 2020 ini. 我想要确保每一个人来离开这2020年的之前呢，我想要确保大家知道到底神的目标在2020年是什么。 Karena sesungguhnya visi yang Tuhan berikan melalui gembala sidang kita 其实神所给的目标，透过我们的主任牧师， bukan sebuah visi yang hanya berlaku di tahun tersebut. 而不是单单在那一年可以进行而已。 Tapi itu adalah bagian dari proses yang untuk membangun kita menjadi semakin berkenan bagi Tuhan. 但是那也是可以带我们所经历我们的人生的过程，能够讨神喜悦。 Jadi pada kesempatan di akhir tahun ini, 所以我拿这个机会，在这个年尾， saya ingin pastikan bahwa setiap kita 我想要确保我们每一个人 mengerti apa yang menjadi visi 2020明白了解到底2020年的目标是什么， dan menjadi bekal kita pada saat kita masuk ke tahun 2021. 也就是可以成为我们的祝福，来领到我们2021年的开始。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， setiap kali kita menerima visi dari gembala sidang kita, 每次当我们领受从我们主任牧师而来的目标， selalu ada ayat-ayat emas yang mendasari visi itu. 他一定有他自己的经文在里面。 Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di screen, 那如果在投影片上面，你可能可以看到的， untuk visi tahun dimensi yang baru, 就是在我们的新境界的这个目标， ada dua ayat emas yang Tuhan berikan melalui gembala 他 sidang. 的经文透过我们的主任牧师是有两点。 Yang pertama adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18. 第一个就是在哥林多后书第3章第18节， Dan yang kedua adalah Ulangan 28 ayat 13 dan 第二段 14. 呢是申命记第28章第13节到第14节。 Yuk kita baca dulu bersama-sama. 来，我们一起来念 2 Korintus 3 ayat 18. 哥林多后书第3章第3章第18节。 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. 我们众人既然敲着脸，得以看见主的荣光， Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, 也
也就是好像从镜子里反照， maka kita diubah 就变成主的形状， menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 荣上加荣，如同从主灵变成的。 Kata kuncinya di sana adalah kita diubah untuk menjadi serupa dengan gambarnya. 这边的重点就是说，就变成主的形状。 Dan di ayat berikutnya di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. 在第二个经文里面，《生命记》第28章第13章第13节到14节， Kita baca dulu yang pertama saja yang di ayat ke-13. 我们先念第13节， Di sana dikatakan, 里面是这么说的。 Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu. 你若听从耶和华你的神的诫命，就是今日我所吩咐你的，遵守经行，不偏左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你作首不作尾，但居上不居下。 Nah Bapak Ibu ini Tuhan Yesus, 弟兄姐妹，亲爱的们， mari kita jujur-jujuran saat ini. 来，我们试着来坦白。 Dari kedua ayat itu, ayat mana yang paling sering kita ingat dan paling sering kita perkatakan? 从刚才我们念过的两段经文，到底哪一段经文是你记得更多的呢？ Apakah ayat 2 Korintus 3:18 atau Ulangan 28 ayat 13? 是否哥林多后书第3章第18节，或者申命记28章第13节呢？ Kebanyakan dari kita mungkin lebih sering memperkatakan ayat dari Ulangan 28:13. 可能许多我们会比较偏向申命记28章13节， Karena orientasi kita adalah kepada hasilnya di mana kita akan dibawa naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. 因为我们的大脑设定说它的结果，因为神会让我们居上而不居下。 Tapi sesungguhnya Bapak Ibu ini Tuhan Yesus. 但是实实在在的弟兄姐妹，我告诉你们， Pada saat awalnya visi ini diberikan oleh gembala sidang kita, 当初这个主任牧师把这个标杆给我们的时候， Pak Niko sudah mengingatkan kepada kita semua 我们的杨东宝牧师已经提醒着我们， bahwa tahun 2020今年2020年， pertumbuhan rohani akan diikuti oleh berkat jasmani. 属灵上的成长必须随着你肉体上的成果。阿门。 Artinya apa? 换句话是什么呢？ Artinya bahwa di tahun ini kita justru harus lebih fokus kepada pertumbuhan rohani kita. 也就是说，我们在2020年里面呢，我们必须要针对我们属灵上的成长， Karena kedua ayat ini tidak berjalan bersandingan. 因为这两个是不同线的， Tapi mereka adalah sebab akibat. 但是它们是因果而发生的。 Pada saat kita menggenapi ayat 2 Korintus 3:18, 当我们去成就了哥林多后书3章第18节， maka kita akan mengalami Ulangan 28 ayat 13. 所以我们会经历了生命记第28章第13节。 Pada saat kita semakin dibentuk untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah, 当主耶稣一直在摸着我们能够跟他如同像的时候， pada saat itulah Tuhan akan terus mengangkat kita dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. 那就是那个时候，主耶稣会让你做首不作尾。 Nah sekarang kita sudah di penghujung tahun. 那现在我们已经快结束了， Saya rindu untuk kita sama-sama introspeksi. 我很渴望大家能够一起来提醒自己检讨。 Apakah kita sudah lakukan yang dimaksud di 2 Korintus 3 ayat 18? 是否我们已经做过了在哥林多后书第3章第18节里面所讲的呢？ Banyak dari kita mungkin memasuki tahun 2020 dengan semangat yang luar biasa. 许多人可能当你进入2020年的时候，你是用满满的信心来跨出去的。 Tetapi masuk di bulan Maret kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. 但是我们跨越了3月份的时候，我们经历了我们人生中没办法想象的事， Sehingga membuat kita jatuh, kita putus asa, kita kecewa, dan yang lain 使 sebagainya. 得我们跌倒，使得我们绊倒了在路上，使得我们失望了。 Dan tidak sedikit dari kita yang justru menjadi jauh daripada Tuhan, bukan semakin mendekat dari Tuhan. 也当然不少的人也是远离神，而不是更接近我们的神。 Tapi sesungguhnya firman Tuhan adalah ya dan amin. 但是其实我们要记得，神的话语是真正对的。
Di masa pandemi ini saya banyak berbicara, banyak diskusi dengan teman-teman baik yang sepelayanan apapun di luar sepelayanan. 在这个疫情当中呢，我找到了许多人来讨论，不管是我们组内的或者在组外的。 Mereka katakan bahwa walaupun saat ini belum sebaik sebelumnya, 他们说，可能现在的处在一个不是比之前更好的状况， tetapi mereka tetap bisa mengucap syukur. 但是他们仍然能够带着感恩。 Mengapa? 为何？ Karena pada saat di masa pandemi ini, 因为在这个疫情当中呢， justru banyak hal-hal baru yang mereka dibukakan. 就是许多新的东西被打开了， Banyak mereka yang menemukan talenta-talenta baru yang selama ini terpendam. 甚至很多人找到他自己的益处，可能一直以来是埋在心底，他们找不到的。 Banyak mereka yang tiba-tiba bisa punya usaha baru, misalnya ibu-ibu yang tiba-tiba sekarang bisa punya usaha catering. 甚至可能比较多是女性们呀，或许她以前都家庭主妇，然后现在变成她自己的生意，因为她是开那个吃饭的一些。 Ataupun anak-anak muda yang sekarang mulai berbisnis secara online. 甚至年轻人可能他们透过网络来做推销。 Atau saya juga bicara dengan seorang businessman. 我也跟一个生意人谈过。 Dan dia katakan bahwa di masa pandemi ini mau tidak mau dia harus keluar dari comfort zone-nya. 他说要不要他必须要离开他最安全的地方。 Selama ini dia merasa nyaman karena sudah ada customer yang rutin. 他之前呢，他觉得说他已经很舒适了，因为他的客人都是固定的。 Tapi karena kondisi ini dia harus mencari customer yang baru. 但是因为这样子的状况之下，他必须要去外面招揽了新的顾客。 Dan satu hal yang ia syukuri adalah 只有一件事情他摆上感恩的是， bahwa pada saat semuanya kembali normal, 当所有的一切已经恢复正常的时候， dia telah memperluas daerah penjualannya. 他已经把他自己的他的生意的范围扩大了。 Amin. 阿门。 Nah, yang menjadi catatan adalah 在这边我们做一个记号， kepada mereka yang mengucap syukur. 对于那一些摆上感恩的一些人， Ada satu hal yang mereka lakukan bersama-sama. 有一件事情他们是同行的， Bahwa semasa pandemi ini, 就是在这个疫情当中， mereka justru menjadi lebih dekat dengan Tuhan. 他们跟神的关系越来越近了。 Saya percaya itu adalah arti dari pertumbuhan rohani. 我相信这个就是代表你的属灵的成长的意向。 Jadi kita harus pastikan di akhir tahun 2020 ini, 所以我们必须要确保在这个2020年尾， sekiranya sepanjang tahun dari Januari sampai Desember, 就是说这一整年里面，从1月份到12月份， kita melupakan apa yang menjadi ayat emas pertama untuk membangun kerohanian kita. 或许我们忘记了我们最终的一个经文来让我们的属灵能够成长。 Melalui pembagian firman pada hari ini, 但是透过今天我们所讲到的， saya ingatkan tidak terlambat. 我要跟大家讲说，还没有迟到，不太晚。 Karena ingat visi yang diberikan Tuhan melalui gembala sidang kita 因为要记住，神耶稣所给透过我们主任牧师的标杆， adalah untuk membentuk kita untuk masa depan. 也就是来捏造我们给我们的未来。 Visi itu tidak berhenti di tahun tersebut, 它不是停顿在这一年而已， tapi itu akan menjadi rema yang kita akan bawa dari tahun ke tahun dan semakin membuat kita berkenan bagi 但是 Tuhan. 它会成为每一年过每一年的领悟。 Amin. 阿门。 Jadi di sini kita mengerti 在这里我们明白， bahwa di tahun 2020就是在2020年， yang terpenting adalah untuk membangun kerohanian kita. 最终的是我们必须要建立我们的跟神的关系。 Betul banyak tekanan, banyak gangguan yang membuat kita mungkin jauh daripada Tuhan. 的确没错，可能我们产生了许多的压力。 Tapi sekiranya itu yang terjadi, 那如果真正那样子发生呢？ kembali lagi mendekat kepada Tuhan. 来吧，我们把我们的心拉回来，接近我们的神， Karena janji Tuhan tiada amin. 因为神所应许的必定成就。 Kita akan tetap dibawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. 神必须带我们居上不居下，作首不作尾。
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sudah mengerti bahwa fokus yang utama di 2020 adalah ayat 2 Korintus 3:18. 之所以呢，现在我们已经明白了，清楚知道说，我们主要的经文在2020年，就是说哥林多后书第3章第18节。 Yuk kita gali sedikit apa sih yang ada di 2 Korintus 3. 那我们再下来挖看看，到底在第3节里面有什么呢？ Kalau kita lihat dari perikopnya, 如果我们看到它的大标题， pelayan-pelayan perjanjian baru, 在这边就是新约里的仆人。 di perikop ini sebenarnya Paulus sedang berkata kepada jemaatnya. 在这里呢，保罗其实在跟他的教友们说， Dia menjelaskan bedanya antara hukum Taurat dan hukum kasih. 他解释什么是律法，还有什么爱的律法的差别。 Dia ingatkan kepada kita bahwa kita sudah berpindah dari hukum Taurat ke hukum kasih. 他提醒我们，我们已经从律法 Ada 改道到爱的律法。 tiga hal yang bisa dicatat di 在 sini. 这边有3个重点，我们可以记下来的。 Yang pertama adalah hukum Taurat sifatnya mati, tapi hukum kasih sifatnya hidup. 在这里，律法是死的，但是爱的律法是活的。 Di 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan seperti ini. 在哥林多后书第3章第3节说过。 Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. 在这边说，你们明显是基督的信，借着我们修成的，不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的，不是写在石板上，乃是写在新板上。 Amin. 阿门。 Nah, hal yang kedua yang dicatat di sini 在 adalah 第2点被记载下来的是， hukum Taurat bicara mengenai penghukuman, tapi hukum kasih bicara mengenai pembenaran. 在律法这边是讲到惩罚，但是在爱的律法里面是讲到真理。 Nah, yang ketiga 第3点， bicara mengenai hukum Taurat adalah kekuatan diri sendiri, 律法是讲到说靠自己的力量。 tapi di hukum kasih itu bicara mengandalkan kekuatan Tuhan. 但是在爱的律法是讲到靠神的力量， Pada intinya apa? 它的重点到底是什么呢？ Bahwa setiap kita harus pindah dari kita yang lama menjadi kita yang baru. 也就是说，我们从我们的旧造人要变成新造人， Itu yang disebut sebagai new creation. 这个就是被称为新的。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， tema untuk 2020 yang menjadi rema bagi saya 在这边的题目呢，2020年能够来领悟我的是， bahwa di tahun ini kita harus menjadi ciptaan yang baru. 在这一年里面，我们必须要成为新造人。 Banyak orang percaya pada saat mereka terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 许多人相信着，当他接受了主耶稣的时候， itu hanya menjadi perubahan status mereka dari non-Kristen menjadi Kristen. 也就是只是身份证上面而已的改变，从基督徒不是基督徒成为基督徒。 Mereka tidak mengerti apa makna dari baptisan itu sendiri. 那他们真正的洗礼的含义，他们都不了解。 Amin. 阿门。 Nah, kalau kita lihat di logo The Year of New Dimension, 那如果我们看到在我们的标题上呢， di sana saya ada kasih kotaknya. 我刚才我在那个投影片上面有一个框框， Karena ternyata The Year of a New Dimension juga adalah The Year of a New Man. 在里面我们看得很清楚，就是说在新造人里在新境界里面呢，也就是造新人。 Amin. 阿门。 Jadi kita harus menjadi manusia yang baru. 我们必须要成为新造人。 Terima Tuhan Yesus bukan hanya merubah dari non-Kristen menjadi Kristen. 你接受了主耶稣，不是你的身份而改变而已，不是基督徒成为基督徒。 Tapi terima Tuhan Yesus, kita akan menjadi ciptaan yang baru. 但是当你接受主耶稣的时候，我们会成为新造的人。 Hal ini sangat penting untuk dimengerti, Bapak Ibu yang 这 dikasihi 件 Tuhan 事情 Yesus. 是很重要，我们必须要明白的。 Kita lihat diagram yang mungkin sudah bosan Bapak Ibu lihat. 然后我们看到这边有一些图片，可能我们时常看到的。 Diagram ini menggambarkan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. 在这边呢，它图片上面是来描述我们基督徒的一个生活。 Tidak bisa tidak kita akan melalui 3 proses ini. 我们没得选择，我们必须要经过这个3个过程。
Proses yang pertama adalah justification 第一个过程就叫做称义， atau pembenaran. 也就是变成会真理。 Proses kedua adalah sanctification, di mana kita mengalami pengudusan. 在第二个就是说成圣， Dan proses yang ketiga adalah glorification atau pemuliaan, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat kedatangan Dia yang kedua kali. 第三个过程呢就被称呼成得荣耀，也就是当耶稣来到世界上的第二次，我们能够成为他的荣耀。 Bapak Ibu ini Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Pada saat kita lihat diagram ini, 当我们看这个图片的时候， seringkali yang kita fokuskan adalah proses yang di tengah. 或许我们会瞩目的在中间的那个过程， Proses sanctification ataupun pengudusan. 也就是成圣的这个过程。 Ya, ini adalah proses di mana yang akan membangun kita, membentuk kita menjadi semakin serupa dan sembah dengan Allah. 那这个过程在第二个过程里面呢，这个过程是来捏造我们成为能够让我们跟神同形象。 Tapi perjuangan kita di proses sanctification ini akan sia-sia kalau kita tidak mengerti apa arti dari justification. 但是如果我们不明白成义的含义呢，在我们经历了这个成圣的过程里面，所有的事情都会白费的。 Karena sanctification adalah proses atas perkenanan Tuhan untuk membentuk kita menjadi semakin berkenan. 那这个成圣的过程呢，也就是说，因为神约纳了我们，使得我们能够跟他同行。 Untuk kita bisa menang di dalam proses itu yang datangnya daripada Tuhan atau atas perkenanan Tuhan, 那从神而来，或者因为神蒙约纳了，我们能够赢得这个过程呢？ hal yang paling penting adalah untuk kita mengenal siapa kita di dalam Kristus. 最重要的、最重点的是，我们在主耶稣里面到底是谁？ Dan di proses justification itu, 所以在这个诚意里面， proses pertama 第一个过程， itu adalah proses di mana kita menjadi manusia atau ciptaan yang baru. 也就是在我们成为新造人的第一个过程。 Tapi kalau kita hanya mengerti bahwa kita sudah pindah dari non-Kristen menjadi Kristen, itu tidak ada gunanya. 那但是如果我们单单只是明白说，我不是基督徒，现在我是基督徒，那没有用的。 Yang kita harus tahu apa arti dari ciptaan yang baru di dalam roh kita pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 我们必须要明白的清楚知道说，当我们接受了主耶稣成为我们的拯救者的时候，到底我们的新造这个人是会有什么样的意思呢？ Kita lihat dulu ayat yang berikutnya. 那我们先看下一段 Ini 经文， bicara mengenai ciptaan yang baru. 这个是讲到新造人的经文。 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. 哥林多后书第5章第17节里面写说， Jadi ternyata pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 也就是当我们接受了主耶稣成为我们的拯救主的时候， kita adalah ciptaan yang baru. 我们已经变成新造的人， Yang lama sudah berlalu 旧事已过， dan yang baru sudah datang. 都变成新的了。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， arti dari ciptaan yang baru bukan sekedar kita menjadi orang Kristen saja. 那在这里，成为新造人不单单只是因为我们变成了基督徒而已， Tapi itu adalah perubahan status tidak hanya di bumi, tapi juga di surga. 那是在世界，不只是在世界上我们的身份不一样，但是在天国我们的身份也会变的。 Yohanes 1 ayat 12 ayat 在 13. 约翰福音1章第12节跟13节， Dikatakan seperti ini. 在里面写着。 Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. 反接待他的，就是信他名的人，他就有权柄成为神的儿女， Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 也就是信他名的人。 Siapakah itu? 那是谁呢？ Mereka adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah sendiri. 这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。 Jadi pada saat kita menjadi ciptaan yang baru, 所以当我们成为新造人的时候， ada perubahan status kita di alam roh. 在我们的属灵上面，我们的身份改 Karena 变 kita 了， tidak lagi menjadi orang yang diperanakan oleh darah daging, 因为我们不是从血气生的，
tapi kita menjadi orang yang diperanakan oleh Allah sendiri. 乃是从神生的。 Amin. Amen。 Jadi sekarang kita sudah mengerti. 那所以现在我们大概明白了。 Memasuki tahun 2020, 那进入2020年， kita diingatkan untuk fokus pada pertumbuhan rohani kita. 我们主任牧师要我们关注我们属灵的成长。 Kenapa kita harus fokus pada pertumbuhan rohani kita? 为什么我们必须要在那里瞩目着我们的属灵的成长呢？ Karena ini adalah hal yang sangat penting untuk kita masuk ke dalam proses sanctification. 因为这个是很重要的事情，让我们跨越我们第二个过程，也就是成圣的过程。 Amin. Amen。 Nah, yang harus dimengerti, pertumbuhan rohani kita bicara mengenai apa? 那在这边要讲到的是，我们属灵上的成长到底是讲什么呢？ Bahwa tahun ini tahun dimensi yang baru, 在这一年呢，是新的境界，没错， tapi juga tahun manusia yang baru. 也就是新造人的世代。 Kita harus menjadi ciptaan yang baru. 我们必须要成为新造人， Tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, 不成为像一般的基督徒而已， tapi menjadi orang Kristen yang sudah berubah statusnya di alam roh, menjadi orang yang diperanakan oleh Allah. 也就是在我们属灵上的身份改变，而也要清楚知道说，我们是从神生的。 Amin. Amen。 Nah, sekarang saya akan bagikan 4 hal yang menggambarkan ciptaan yang baru. 在这里，我要给大家分享4个重点来描述神的成为新造人的过程。 Saat ini kita sudah mengerti bahwa kita harus menjadi ciptaan yang baru. Tahun 2020 adalah untuk kita menjadi ciptaan yang baru. 那么我们现在已经明白了，说我们在2020年的时候，我们必须要成为新造人。 Bukan hanya berubah status secara KTP, tapi berubah status di alam roh menjadi orang yang diperanakan oleh Allah. 不单单在我们的身份证上面的身份改变了，但是我们属灵上面的身份也要改变。 Dan apakah 4 hal yang menggambarkan itu? 那到底这个四个重点到底是什么呢？ Yang pertama adalah 第一个是呢， sebagai ciptaan yang baru, 成为新造的 Kristus hidup dalam kita. 主耶稣必须活在我们的生命里。 Galatia 2 ayat 20. 在加拉太第二章第20节， Namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 在保罗里面有说过，我现在是活着，不再是我，乃是基督在我里面活着。 Bahwa di dalam hidup kita bukan kita sendiri lagi, tapi ada Tuhan Yesus di dalam kita. 所以在我们的人生中，不单单只有我们一个，但是主耶稣也住在我们里面呢。 Artinya dimanapun kita berada, kita menjadi etalasenya Tuhan Yesus. 那不管说我们在哪里的话，我们是成为神的器皿。 Hidup kita bukan milik kita sendiri lagi, tapi hidup kita sudah menjadi miliknya 我 Tuhan. 们的人生呢，不单单是属于我们，但是也是属于主耶稣的。 Apapun yang kita kerjakan harus untuk kemuliaan nama 不 Tuhan. 管任何我们所做的事情，必定要荣耀我们神的名。 Amin. Amen。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， pada saat kita hidup di luar kasih karunia Tuhan, 当我们活在恩典之外， sesungguhnya kita hidup di dalam perbudakan dosa. 我们是活在一个罪恶的奴仆里面。 Pada saat kita masuk ke dalam karya penebusan Tuhan Yesus, 当我们进入了神的大的作为，也是救恩的作为， itu adalah saat kita dimerdekakan. 那就是那个时候我们被得释放。 Tapi ada hal yang harus kita ingat. 但是有事我们必须要清楚知道的， Karya penebusan Tuhan Yesus tidak berakhir dengan kita dibebaskan. 在这个救恩当中呢，不单单停顿在那边， Tapi karya penebusan Tuhan Yesus berawal daripada saat kita dibebaskan. 但是是从那个时候，我们的人生就开始了。 Karena pada saat kita dibebaskan, kita menjadi miliknya Tuhan. 也就是当我们被释放了，我们就真正的属于我们主的。 Dan kehidupan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. 那我们的人生，也就是要荣耀我们神之名。 Amin. Amen。 Itu adalah hal yang pertama. 那是第一个重点。 Bahwa pada saat kita menjadi ciptaan yang baru, 所以，当我们成为新造人的第一点， Kristus hidup di dalam kita. 基督活在我们的里面， Hidup kita sudah menjadi miliknya 我 Tuhan 们的 Yesus. 人生已经是属于基督的了。 Amin. Amen。 Hal yang kedua 第二点， adalah untuk kita mencari perkara yang di atas. 也就是寻求天国之事。
Artinya sesudah kita ada Yesus di dalam hidup kita, 也换句话说，当耶稣进入了我们的人生中， kehidupan kita harus berubah. 我们的人生当然要改变啊。 Dalam kehidupan yang lama kita pakai jubah yang mungkin sudah kotor, sudah lusuh. 在我们的旧世的时候，可能我们穿着了浴袍或者战袍的时候，可能是不太好看的。 Dan sekarang kita diberikan jubah yang baru. 但是神现在给我们新的浴袍， Tidak ada orang yang mau mengenakan jubah yang baru kalau tidak melepas jubah yang lama. 没有任何一个人想要把他新的袍子穿上去，但是他没有把他旧的脱掉。 Artinya kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kita, 也换句话说，如果你明白知道说主耶稣活在你的生命里面的时候， yang kedua kita juga harus mencari hal yang berbeda, tidak lagi yang di bumi tapi yang di surga. 第二点，我们不是单单寻求世界上的满足，而是要找天国之事。 Kita baca firman-Nya. 来，我们念他的经文， Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. 哥罗西书3章第1节到第3节。 Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, 所以你们若真与基督一同复活， carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 就请求在上面的事，哪里主耶稣坐在神的右边。 Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 你们要思念上面的事，不是思念地上的事。 Amin. Amen。 Itu hal yang kedua. 那是第二点。 Hal pertama, kita harus sadar bahwa sebagai ciptaan yang baru, Tuhan Yesus hidup dalam kita. 第一点就是说，我们要清楚知道说，当我们成为新造人，主耶稣住在我们里面。 Dan yang kedua, fokus kita adalah untuk mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 第二点，我们要清楚知道说，我们不是寻找世界上的所有的事，乃是要找天国之事。 Apa sih yang disebut dengan perkara yang di atas? 到底天国之事到底是什么呢？ Bicara perkara-perkara rohani, 讲到这些属灵上面的事， tapi itu kan berarti bahwa kita harus tinggal di gereja selama 24 jam. 这样子，换句话来说，不是说你要24小时都住在教会， Tapi kita harus membangun kehidupan kita 但是我们必须要建立我们的人生， untuk semakin rindu untuk membaca firman Tuhan. 越来越渴慕念神的话语， Semakin rindu untuk mengenal siapa Tuhan 越 kita. 来越想要认识这个神到底是什么的神呢？ Semakin rindu untuk membangun keintiman dengan 越 Tuhan. 来越想要跟他保持亲密的关系， Dan selalu mau melakukan firman Tuhan. 还有一直想要进行他所说的话， Itu bicara mengenai perkara yang di atas. 这个就称为天上的事。 Bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, 所以在说，所有我们所做的事， semuanya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. 一切都是遵神而做的。 Amin. Amen。 Nah, sekarang kita akan masuk hal yang ketiga. 现在我们进入第三点了。 Hal yang ketiga adalah 第三点就是说， pada saat kita sekarang mengerti bahwa kita harus mencari perkara yang di atas bukan yang di bumi. Hal yang ketiga, bahwa tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. 当我们明白清楚知道说，我们所寻求的不是地上的事，乃是天上的事呢，我们就要变成第三点了。你们要清楚知道说，你的身子就是圣灵的圣殿。 Amin Bapak Ibu. Amen。 Tidak ada orang yang mau rumahnya dikotori. 没有一个人想要他自己的屋子被弄乱。 Itu sebabnya kita selalu menjaga kebersihan di rumah kita sapu, kita pel, semuanya kita lakukan supaya itu tetap bersih. 之所以我们每一个人都会保持我们家里的干净，他们会扫地啊，我们会用扫地，我们会抹地，什么都会做，会保持它的清洁。 Kalau seandainya kita terima seorang tamu yang datang ke rumah kita, tiba-tiba mereka melakukan hal yang membuat rumah kita berantakan, pasti kita akan marah dan menegur dia. 那如果说我们刚好了接到了一位客人，但是那个客人呢，弄乱了我们的家，或许我们会开骂。 Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. 这个也就是主耶稣所做的。 Tercatat di Alkitab satu-satu kalinya Tuhan Yesus marah. 在圣经里面，只有一次被记载了主耶稣生气的。 Tertulis di Markus 11. 在马可书第11章。 Adalah pada saat Tuhan Yesus datang ke bait suci dan melihat bahwa bait suci telah diperlakukan dengan tidak benar. 也就是当耶稣走到了圣殿里面，他发现了他们对这个圣殿不尊重。 Karena bait suci yang harusnya menjadi rumah Bapa, rumah doa. 也就是这个圣殿呢，其实要成为主耶稣的家，而且是祷告之家。
tetapi menjadi tempat di mana orang-orang berdagang. 乃是变成他们在那边做生意。 Kita tahu ceritanya. 我们知道的这个故事， Tuhan Yesus marah dan dia balikan semuanya barang yang ada di sana. 主耶稣很生气，他把所有的事情都翻遍了。 Amin. 阿门。 Jadi kalau kita mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, 当我们清楚知道我们的身子是圣灵的圣殿的时候， kita harus pastikan untuk dijaga. 确保我们必须要保持。 Karena kalau kita kotori tubuh kita, 那如果说我们让我们自己的身子肮脏， seperti yang tertulis di Markus 11, 也就像在马可书11章写的， tidak akan berkenan bagi Tuhan 主 Yesus. 耶稣不蒙主耶稣的悦纳。 Bagaimana caranya kita menjaga tubuh kita untuk tetap bersih? 那如何我们能够看好我们自己的身子，使得我们的身子永远都是洁净的呢？ Adalah untuk menjauhkan segala hal yang sifatnya kedagingan. 也就是把所有肉体上的需求把它挪开。 Apa sih yang dimaksud dengan hal yang kedagingan? 那到底这个肉体上的需求是什么呢？ Galatia 5 ayat 19 ayat 21在加拉太第5章第9节到第21节， menjelaskan semua itu. 可以解释所有的一切。 Perbuatan daging telah nyata, yaitu perbuatan kecabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan seterusnya. 在这边情欲的事情都显然一见的，就如奸淫、窥睡、压烫。 Dan ini adalah yang harus kita hindari. 这个就是我们必须要让它走远远的， Untuk menjaga tubuh kita tetap bersih karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 让我们的身子永远都是保持洁净的，因为我们的身子是圣灵的圣殿。 Karena di ayat 21 dikatakan, 因为在这21节里面有说过， barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, 如果有这些人行这件事的时候， ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 必不能承受神的国。 Amin. 阿门。 Jaga kebersihan dari tubuh kita. 来保持我们身子的洁净， Jauhkan perbuatan-perbuatan daging. 远离这个肉体上的需求。 Ya, itu adalah yang ketiga. 这个是第3点。 Dan kita akan masuk yang terakhir, yang keempat. 那我们现在要进入最后一点。 Pada saat kita menjadi ciptaan yang baru, 当我们成为新造人的时候， kita harus hidup sebagai anak terang. 我们必须要活出光明之子的生活。 Efesus 5 ayat 8 mengatakan, 以弗所书第5章第8节记载说， memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. 从前你们是暗昧的，但如今你们在主里成为光明的。 Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 之所以呢，行事成为神的光明之子女。 Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 当我们接受主耶稣成为我们的拯救者的时候， kita menjadi ciptaan yang baru. 我们成为新造的人。 Dan pada saat itu Tuhan telah mengangkat kita dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. 也就是当那个时候，主耶稣把我们从黑暗里面把它带到光明里。 Dan yang diminta oleh Tuhan adalah 主耶稣要求的是 hiduplah sebagai anak-anak terang. 活出光明之子的生活。 Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， kegelapan tidak akan bisa menang daripada terang. 这个黑暗呢，无法赢得这个光明。 Pada saat terang itu datang, kegelapan akan pergi. 当这个光明照亮了，这个黑暗都会走开。 Tidak peduli seberapa terangnya, 不管它的光有多大， tapi asal ada terang, kegelapan di sekitarnya akan pergi. 只要有一点光，这个黑暗都会挪开。 Kalau kita sekarang adalah bohlam yang 5 watt, 25 watt, ataupun 50 watt, tetap pada saat dinyalakan, terang akan pergi. 所以呢，不管现在我们是处在在5呢，还是在10呢，还在15里面呢，你的光，你的发光的力量仍然还是最强的。 Tapi banyak orang-orang percaya yang tidak mau menjadi terang. 但是许多信者呢，他不想要成为这个光， Karena mereka merasa, aku belum cukup terang untuk mengalahkan semua itu. 可能他们自己觉得说自己本身还不够亮，可以
照亮着其他的人。 Tapi hari ini sekali lagi diingatkan bahwa seberapa terang kita tetap bisa mengalahkan kegelapan. 所以呢，今天再一次提醒着我们，不管你的亮度有多强，你仍然可以把那个黑暗挪开。 Tingkat keterangan kita menggambarkan tingkat kerohanian kita. 我们的光亮度，是等于我们的属灵上的承接。 Semakin kita bertumbuh dalam kerohanian kita, maka kita juga akan semakin terang di bumi 越我 ini. 们的属灵上越成长，我们的光照会越来越亮。 Tapi apapun juga yang difirmankan oleh Tuhan adalah 不管什么，主耶稣要交代我们的事， pada saat kita menjadi ciptaan yang baru, kita Tang- harus hidup sebagai anak-anak terang. 当我们成为新造的人的时候，我们必须要活出光明之子的生活。 Syaratnya hanya satu, 条件只有一个， adalah kita harus terus terhubung kepada pusatnya. 也就是我们仍然要一直跟中央保持。 Kalau kita terhubung kepada pusatnya, 如果我们是跟中央有保持好的关系， terang itu akan nyala dan kegelapan akan pergi. 所以那个光必定会照亮，这个黑暗必定被挪开。 Amin. 阿门。 Oke. Jadi sekarang pada hari ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua memasuki tahun 2020 ini yang harus kita pegang. Mengakhiri tahun 2020 ini adalah yang harus kita pegang. 那之所以我们今天呢，我要提醒大家，在我们要让这个2020年离开的时候，这件事情我们必须要牢牢抓住的。 Bahwa kita harus sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 我们必须要踏踏实实的、真正的成为在神里面是信造的人。 Amin. 阿门。 Apa itu? Adalah menjadi orang di alam roh yang menjadi sebelumnya peranakan darah dan daging menjadi peranakan Tuhan. 也就是说，从血气生的，我们要改成神所生的。 Dan 4 hal yang harus diingat. 有4件事情必须要牢牢记住的。 Bahwa sejak itu kita hidup dengan Kristus di dalam kita. 从那刹那开始，主耶稣住在我们的里面。 Amin. 阿门。 Yang kedua, bahwa kita akan mencari perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. 第二点，我们会寻求天国之事，而不是地上之事。 Yang ketiga adalah bahwa tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. 第三点就是我们的身子是圣灵的圣殿。 Dan dimanapun kita yang berada, yang keempat adalah kita harus menjadi anak terang. 第四点，不管我们处在哪一边，处在哪一个状况之下，我们必须要成为神的光明之子。 Nah, ini adalah pesan yang saya ingin sampaikan sebagai tutup tahun 2020. 这个就是说在，结束2020年，我想要跟大家分享的是， Kalaupun pada sejak awal memasuki 2020 kita mendapatkan banyak gangguan, banyak tekanan sehingga kita menjadi jauh dari Tuhan. 或许在2020年开始的时候，我们经历了一些压力、一些问题、一些困难，使得我们越来越与神远离。 Melalui firman, melalui pesan yang disampaikan, diingatkan untuk kita harus kembali dekat kepada Tuhan. 透过今天我们所听到的经文，神耶稣要我们所学习的一些经文，让我们来回到神的。 Karena rema yang didapat untuk 2020 adalah untuk menjadi ciptaan yang baru. 因为在2020年的领悟，我所得到的是要成为新造的人。 Jangan biarkan tahun 2020 berlalu dengan sia-sia. 别让你的2020年就是因为白费而结束。 Tapi kembali lagi fokus bangun keintiman dengan Tuhan dan bertumbuh secara rohani. 来吧，我们回到神的面前，使得我们的属灵能够更成长。 Amin. 阿门。 Tetap semangat di dalam Kristus. 保持加油， Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福你们。 Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Willy Santoso yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 3 Januari 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robertus Purwadi. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30,
pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah Rerun 316 Youth Ministry English Service yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Roti dan anggur perjamuan kudus kembali tersedia di Tokopedia Integrity Online Store bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 2 Januari pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Joan Lesmana dengan tema bulan Januari, Gear Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur nasional, Natal, dan Tahun Baru, maka diinformasikan bahwa doa fajar akan libur mulai hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dan akan aktif kembali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Dapatkan info link, ID, serta password Zoom doa fajar bulan Januari 2021 dengan menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Dan untuk menara doa akan tetap aktif seperti biasa pada hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam. Ibadah Tahun Baru Mandarin Service CK7 pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo secara online disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut juga akan disertai dengan ibadah raya Tahun Baru Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore di channel YouTube yang sama yaitu GBPRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti beberapa ibadah Natal kita minggu lalu seperti Bells of Hope Christmas Praise and Worship Night, Kesederhanaan Palungan Christmas Women of Integrity CK7, Christmas at Home Christmas Eve Dewasa Muda CK7, dan Christmas Miracle Cancer Ministry CK7. Maka Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui rerun atau tayang ulang di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. Sekian pengumuman untuk hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. CK7会堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第3个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是善。但我们既有信心，正如记者上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第3个五旬节的意义，第一个意义，第3个五旬节是现代审理大大教皇的时期。远超过当时在亚述撒节所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后灵魂受割。第三，第3个五旬节将兴起耶利米亚的一代，其被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将指下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，
这个都主会堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？2历代志下7:14，这成为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上去听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿成为一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体基督徒会堂和同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球性经济说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁夫阿敏副总统祷告，求米茨给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用，成为第3个五旬节使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇儿和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧羊事工，使我们所有在基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为这基督徒兴起耶利米亚一带祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离新冠病毒和经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和基督徒会堂的会友们，请举手领受上帝通过他仆人基督徒牧者来祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. 我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用全心和全意来敬拜你。我们要欢迎你来临，愿你来顺利保守在这里。我们要张开口，不停赞美你。我们要张开口，不停赞美你。各位一起来说，我们
美。